Mari kita sekali lagi masuk di dalam doa. 我们再次低头祷告。 Kami bersyukur Bapa bahwa di dalam anugerah-Mu kami boleh datang ke hadirat-Mu, beribadah, memuji Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan. 感谢主，今天可以让我们来到这里，你的殿堂里听你的话语。 Kami percaya Engkau berserta dengan kami dan menolong kami, baik yang duduk mendengarkan maupun yang menyampaikan dan menerjemahkan, dipimpin oleh Roh yang sama. 我们相信主现在与我们同在，听者还是讲道者，你都与我们同在。 Dan Kau akan menolong penyampaian firman Tuhan menjadi berkat dimengerti untuk dilakukan oleh jemaat-Mu. 请主可以帮助这个道语，可以让听者可以了解你的话语。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名，我们这样祷告。 Amin. 阿门。 Selamat pagi jemaat sekalian, sekali lagi salam sehat. 弟兄姐妹们，大家早，大家平安。 Tadi pagi sudah beribadah bersama-sama, lalu kemarin sore saya merasa ini udah jadi satu keluarga ya. 我今天早上已经讲到，还有昨天下午，所以我觉得我们是一家人。 Dan hari ini kita akan membahas satu tema yang menarik, yaitu tentang pengetahuan dan kasih. 那我们今天要讲的道就是关于知识与爱。 Pengetahuan dan kasih. 知识与爱。 Sebelumnya saya ingin ajak jemaat ngobrol-ngobrol dulu. 现在我是想跟大家聊天， terkait dengan masuk kepada tema yang akan kita gumulkan bersama. 就是现在就是聊一些关于知识与爱。 Bapak Ibu pernah nggak misalnya ya, Anda lagi pergi jalan-jalan ke mall atau ke kafe. 弟兄姐妹们，你们曾经吗？比如说你们去商场逛街， ketemu jemaat yang lain. 然后遇到其他的会众们， ternyata jemaat yang lain itu anaknya atau suaminya merokok begitu ya. 原来那个会众的那个丈夫还有孩子有抽烟。 Dan saudara merasa, mereka kan sebetulnya suka ke gereja ya. 然后你们心里想说，他不是那个会众吗？都常常做礼拜， Kok orang Kristen merokok sih? 为什么基督徒抽烟呢？ Pernah nggak pikir gitu? 曾经这么想吗？ Lalu satu kali saudara sendiri misalnya ya, pergi berkunjung ke rumah jemaat. 然后有一次可能大家去那个探访朋友， Lalu dia bercerita, 然后他就跟你们讲， tolong doakan, 请你帮我祷告， anak saya mau menikah. 我的孩子要结婚。 Oh bagus, dengan siapa? 哦，很好很好。 Calonnya orang mana? Kan gitu ya, kita suka bertanya ya. 那对象是谁啊？是哪里人啊？ Ya, biasa kita suka nanya begitu kan? Lalu dia, iya ini anak saya ini mau menikah, pasangannya itu duda, maaf ya. Sudah bercerai. 这我女儿要结婚，但是呢，她的对象已经离过婚的。 Kok mau nikah lagi sama orang yang sudah bercerai sih? 那为什么要和一个已经离过婚的人结 Kurang 婚呢？ bagus itu. 这样不好。 Kalau orang udah pernah bercerai berarti ada masalah itu. 如果曾经离婚的，那可能是有问题的， Sebaiknya jangan deh. 最好是不要。 Pernah nggak punya pengalaman begitu? 你们曾经有这样子的经验吗？ Ada satu penggalan pengetahuan tentang kebenaran sebagai hidup orang percaya. 我们曾经自己有自己的意念，关于这些自己的知识，关于身为基督徒的知识。 Dan kita menerapkan itu di dalam konteks kehidupan yang kadang-kadang membuat bagian orang tertentu merasa menjadi kagok. 然后因为我们自己的知识呢，让我们身边的人感到很尴尬， Dan itu tidak nyaman. 那就是让别人觉得很尴尬。 Kalau kebetulan yang dibicarakan itu orang percaya yang imannya belum terlalu kuat, 如果刚好你和一个软弱，他的信仰还不是很好的， misalnya tadi karena dia masih merokok atau satu punya calon mantu yang ternyata dari keluarga yang bercerai begitu ya, kita anggap kurang bagus.
lalu mereka menjadi tersinggung dan tidak mau lagi ke gereja. 就是像刚才我们讲的那些例子，就是有一些抽烟的，还有一些女儿要嫁给一个已经离过婚的，我们给他们自己的意见不好，然后他们就不来教会了。 Pernah punya pengalaman begitu? 有没有这样子的 Atau 经验？ pernah tersinggung atau menyinggung orang karena hal itu? 自己是不是自己感觉有不舒服的经验，还是有讲过别人的经验？ Hari ini kita akan sama-sama belajar dan saya berdoa firman Tuhan membantu kita mengerti antara pengetahuan dan penerapan di dalam kehidupan sehari-hari yang tidak mengorbankan kasih. 我今天会讲到关于这些知识与爱，让我们在日常生活里可以知道什么对的知识。 Kita akan sama-sama buka firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ke-8. 我们来一起打开我们的经文，从哥林多前书的第8章 ayat 1 sampai 13. 第1节到第13节。 Saya akan baca ayat 1 sampai ayat ke-7 selanjutnya dalam bahasa Mandarin. 我现在会用印尼文先读第1到第7节，然后之后就用中文读。 Begini bunyi firman Tuhan. Tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seseorang menyangka bahwa dia mempunyai suatu pengetahuan, maka dia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, dia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah baik di surga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. 第8节到13节，其实食物不能叫神看重我们，因为我们不吃也无损，吃也无益。只是你们要谨慎，恐为我们不吃也无损，吃也无益。只是你们要谨慎，恐怕你们这自由竟成了那软弱人的绊脚石。若有人见你自有知识的，在偶像的庙里坐席，这人的良心若是软弱，岂不放胆去吃的那祭偶像之物吗？因此，基督为他死的那软弱弟兄，也就因你的知识沉沦了。你们这样得罪弟兄们，伤了他们软弱的良心，就是得罪基督。所以，食物若叫我弟兄跌倒，我就永远不吃肉，免得叫我弟兄跌倒了。 Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan, kita diberkati dan berbahagia kalau bukan cuma suka membaca dan merenungkan, tapi menjadikannya bagian kehidupan yang dilakukan. 我们的经文今天就读到这里，就是感恩。 如果我们有实行，在我们的生活里有实行我们的这些道理的话，那就非常好。Oke, jadi kita lihat tadi dari 1 Korintus 8, 1:13 itu kita melihat satu topik yang panas dan hangat sekali. 那我们从我们这个哥林多书前书第8章第1到13节，就是这个知识与爱的主题， yaitu tema tentang satu pengetahuan yang baik sebetulnya tentang berhala, tentang persembahan berhala, tentang hidup orang Kristen di dalam Kristus. 其实在这里呢，就是一些关于知识啊，关于这些拜那个偶像，那个都是有一些争论的。 Tetapi pengetahuan itu bisa memicu argumentasi. 但是我们这些的知识呢，会引起争论。 Sedangkan Rasul Paulus di sini mengajarkan bahwa bagaimana sebagai orang percaya bukan cuma memperjuangkan dan mengargumentasikan, mendebatkan berdasarkan pengetahuan, tetapi mempertimbangkan kasih.
但是呢，保罗强调的是说，我们这些有知识的人，不是为了这些而争论， Ya, tetapi memperhatikan pentingnya kasih yang membangun. 但是我们要注意的是用爱来建造他人。 Nah, kita mau lihat latar belakang daripada Korintus. 那我们现在要看哥林多的背景。 Ya, jemaat Korintus itu ada di kota Korintus tentunya, makanya disebut surat Korintus ya. 这当然是在哥林多城里的。 Siapa yang pernah pergi ke Korintus? 谁 Pernah 曾 pergi 经去过哥 ziarah 林 ke 多 sana? 城？ Ya, itu di daerah sekitar Yunani sana ya. Ini adalah kota mungkin pada waktu itu seperti sekarang kota kosmopolitan, kota yang begitu maju dan berkembang sekali. 哥林多城是在那希腊的，就希腊那里就很多就是像大都市那样的城。 Dan di sana pada waktu itu kemajuan itu bukan cuma dalam bangunan dan tidak ada teknologi ya, budaya yang berkembang, tetapi banyak kuil dan praktek penyembahan berhala. 当时的哥林多城呢，就非常多，很多内圣，很多庙，很多崇拜的那一些偶像。 Dan kehidupan penyembahan berhala itu menyatu dengan kehidupan masyarakat dan perdagangan masyarakat. 那种崇拜偶像的那个，就已经跟社会结在一起了。 Jadi orang di situ menjual daging-dagingan di pasar itu adalah daging-daging yang sudah dipersembahkan kepada dewa-dewa itu. 也是在商场里面，他们卖的肉也是那个祭拜偶像的肉。 Lalu mereka menyembah berhala itu banyak patung-patung itu mereka perjualbelikan dan menjadi sumber penghasilan. 然后那些偶像他们都拿来做生意来买卖。 Jadi maka tidak heran kalau kita tahu pernah Rasul Paulus mengabarkan Injil di salah satu kota termasuk juga di Korintus, menyebabkan banyak orang bertobat, itu mengganggu perdagangan dan mereka makanya menangkap Paulus dan memenjarakannya. 所以我们也知道保罗曾经在这个哥林多城在那边传福音，然后影响了这些买卖的生意。 Ya, jadi mereka perdagangannya dirugikan, mereka tidak mau, mereka tangkap Paulus. 然后因为觉得影响到这些买卖，然后有亏损，然后保罗就被抓了。 Nah, di antara jemaat Korintus itu ada yang sudah lebih dulu, lebih lama jadi orang percaya. 在这个哥林多教会里面呢，有很多信徒已经早就认识主了。 Jadi mereka udah mengerti kalau orang percaya kepada Tuhan itu nggak takut, nggak perlu memikirkan, memperhitungkan yang namanya patung-patung berhala-berhala dan daging yang sudah dipersembahkan. 所以这些已经早就认识主的人，他们知道说不需要理会那一些拜拜偶像还有祭拜的物品。 Ya, jadi mereka udah bisa makan apa tanpa merasa terganggu begitu. 他们也可以吃，他们不觉得有什么事。 Disucikan, dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus, nggak ada yang namanya halal dan haram gitu ya, semuanya halal. 他觉得说那些都是可以吃的。 Tetapi juga ada orang-orang yang baru percaya kepada Tuhan Yesus. 但是有很多也是刚认识主的人， Dan mereka masih belum bisa membedakan bahwa Tuhan itu satu-satunya Tuhan. Ini berhala-berhala ini bukan Allah yang sesungguhnya, jadi nggak bisa. Mereka pikir ini sama-samanya Tuhan. 这些刚认识主的人，他们分不清说主是唯一的主，唯一的神，那个跟这些祭拜的可能还有一些联系。 Sehingga kalau mereka sekarang melihat orang Kristen makan daging, loh kok orang Kristen udah ikut Tuhan Yesus kok masih makan daging, yang mana berarti persekutuan dengan Tuhan yang disembah oleh para berhala. Jadi bagi mereka seperti perselingkuhan rohani begitu. 所以对于他们来说，看到一个基督徒，一位基督徒如果吃那个已经祭拜过的食物，他们觉得说，为什么一位基督徒可以吃这些食物？那个他在内心会挣扎，会内疚。 Dan itu tidak baik bagi mereka. 那这对他们来说是不好的。 Jadi latar belakang daripada surat Korintus ini pasal 8 khususnya ada kontroversi teologi dan pastoral. 所以在这个哥林多书前书的第8章，就是神学与那个牧养的争议。 Nah ya, jadi di situ ada yang apa namanya antara kebebasan dalam Tuhan Yesus dengan kasih yang peka dan peduli. 就是在基督里的自由和有爱心、有关怀的心的那个对比。
Bagaimana kita jadi orang Kristen kan mestinya nggak pakai banyak aturan lagi, udah merdeka nih di dalam Tuhan Yesus. 就是我们成为基督徒，我们应该已经有自由了，没有被那一些框在一起，框在里面。 Tetapi bagi orang yang lain, nggak boleh begitu. 但是对有一些人来说，看到这样子的事，觉得不行，不能这么做。 Ya, itu sudah dipersembahkan. Kalau kamu masih makan, artinya kamu masih berbagian dalam penyembahan berhala. Katanya udah ikut Yesus, nggak boleh. Jadi beda pengertiannya. 看到人吃已经祭拜过的食物，他觉得说你已经是个基督徒了，那为什么还吃这些？那是不行的。 Dan Rasul Paulus mengingatkan jemaat Korintus. 那所以保罗就又在提醒，在哥林多的信徒们， bahwa demi orang-orang yang masih baru ini, kita sebagai orang percaya yang tanda petik sudah lebih tahu dan lebih dewasa, 对于那些新手刚认识主的人， kita mesti punya kasih yang peka dan peduli. 我们身为一个已经懂得、已经成为懂得、已经只有主一位的主的人，我们一定要对那些人有爱。 Jadi memperhitungkan mereka dan membatasi diri. 所以我们一定要关怀他们，也要约束自己。 Nah, bagi orang percaya di Korintus yang sudah tanda petik tahu, ini merasa kok kenapa mesti begitu ya. 对于那一些已经懂得这个信徒懂得信徒觉得说为什么要这样子？ Nah, inilah yang akan kita bahas karena bagi saya aplikasinya dalam hidup modern saat ini juga sangat-sangat relevan. 这个就是我们今天要讲的，因为我觉得说在我们现在的生活里都很多发生这样的事。 Mari kita lihat beberapa eksposisi dan aplikasi. Pertama dari 1 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan 3. 那我们现在来查经，然后从我们的哥林多前书第8章第1到第3节。 Di situ Rasul Paulus membandingkan antara pengetahuan tadi tentang ya berhala dan kasih sebagai orang percaya. 保罗是在这里呢，就是说有知识的人和那个有爱的。 Kalau seorang percaya merasa secara doktrin, secara etika, secara teologas benar. 如果信徒相信主的人觉得说这个是对的， Aturannya betul, doktrinnya betul. Tolong klik ini. Aturannya betul, doktrinnya betul. 这些教义这些知识都对的， Teologinya betul. 然后论理也对。 Tidak ada lagi berhala bagi orang percaya. 对于那 Itu buatan manusia. 对于那一些已经信主的人，不会那个祭拜，那个没有那种祭拜的物 Dan 品。 kita orang percaya punya kebebasan moral, kebebasan wawasan yang lebih luas, lebih merdeka. 所以身为一个基督徒，我们已经有自由，有那些知识。 Tetapi jikalau pemahaman kita itu menyakiti atau bahkan menghancurkan sesama, 但是如果以我们自己的知识而伤害别人， Rasul Paulus, apakah kita sudah mencerminkan kasih Kristus? 那是不是我们已经反映了基督？ Itu sebabnya Paulus berkata, kalau ada orang menyangka dia punya sesuatu pengetahuan, 所以保罗说，反对知识， jadi merasa sendiri sudah punya pengetahuan, 觉得自己已经有了那些知识， tetapi kamu tidak mempunyai kasih Allah yang kamu anggap tahu itu, kamu sama dengan belum tahu apa-apa. 但是你若有了知识，但是没有像主给你们的爱，那个也是没有用。 你觉得自己知道了，但是你没有办法爱别人，你的所认识、所知道都不是算知道，不是算是有知识，可以这么说吗？可以。我的中文比他差的很多呀，对不起啊。哪里哪里或者不好。 Jadi kalau kita punya pengetahuan tetapi ternyata belum mencerminkan kasih Kristus, maka pengetahuan itu dianggap Paulus bukan pengetahuan. 如果我们有知识，但是呢没有显示爱的话，那也不是叫做爱。 Nah, ini terkait dalam kehidupan sehari-hari yang seringkali saya katakan tadi dalam pendahuluan itu ya. 所以这个也是发生在我们日常生活里。 Tadi pagi saya cerita tentang seorang yang bekerja lama di gereja dan dia masih muslim. 今天早上我讲了一个穆斯林人，
他在教会里工作了好多年。 Dari usia sangat muda masih jadi kacung sampai jadi supir yang sudah senior, mengenal hampir semua jemaat di GKI Anugerah. 从他年轻到现在老了当司机了，他已经认识很多会众们。 Kadang-kadang dia lebih tahu dari hamba Tuhan ada jemaat di mana, rumahnya di mana, sakit apa meninggal apa-apa. Dia yang lebih tahu daripada kita duluan. Semua. 甚至他可能比我们当会众的还要知道哪一些会众的家在哪，然后哪一个会众还在生病当中。 Saya kalau pergi dijemput apa pelayanan bareng dengan dia selalu tanya, Tok, namanya bertanya, kapan kamu percaya Tuhan Yesus dong? Udah lama ikut di gereja, udah denger banyak kok belum percaya. 我常常如果和他在一起的时候，我就会跟他说：“你什么时候信主啊？你都已经在这里工作，认识主这么久了，还不信主？” Dia bilang, ya dulu nunggu nanti aja Bu katanya. 待会儿吧，再等吧。 Di pintu sorga saya tinggal bilang saya supirnya Pak Henry sama Bu Lili katanya. 等一下在那个天堂门口，我就说我是那个莉莉牧师的那个司机。 Masa yang jaga pintu sorga nggak kasih saya masuk katanya. Kan kemana-mana di bumi Bapak Ibu saya yang nganter, mobilnya saya yang cuciin katanya. 他说不可能到那个天堂的门的话不让我进，因为我天天都跟你们在一起。 Gue bilang nggak bisa Tok. Kayak naik pesawat tiketnya sendiri-sendiri, kamu nggak bisa nebeng tiket saya bilang begitu ya. 我说这样是不行的，因为像你那个搭飞机的话，也是一人一票，那这跟我们没关系。 Tapi saya mengerti kenapa orang-orang seperti ini walaupun dekat, kenal, kadang-kadang nggak bisa buka hati. 我知道为什么这些人虽然认识很久，也知道也跟我们很近，但是不能信。 Karena ada banyak kejadian kecil yang membuat dia mungkin sulit mengerti, hatinya nggak nyambung. 就是因为有一些小事情发生，他不能理解，不能 Dan 接 salah 受。 satu yang membuat saya bersedih adalah yang baru-baru ini terjadi. 让我觉得很伤心的最近发生的事。 Ya memang dia ya mau disebut salah juga nggak salah, memang haknya dia kan menikah punya istri dua, kan namanya juga agamanya beda sama kita ya. 就是那个也是他自己的权利，他最近又再娶了第二个老婆，那个也是他宗教允许的。 Anaknya tuh udah besar SMA, mau sekolah nggak cukup uangnya. 他的孩子已经高中了，要读书没钱。 Jadi dia bilang sama bagian HRD situ ya, bagian karyawan, Pak saya perlu pinjam uang. 然后他就跟人事部门说，我想借钱。 Dia udah masuk usia pensiun dan dana pensiun untuk dia sebetulnya cukup banyak. 其实他已经要成为那个退休了，然后他的退休金也是很多。 Tapi dia masih perlu kerja dan gereja juga masih tahan dia karena dia membantu sekali begitu ya. 但是他至今还需要工作。 Lalu yang bagian anak muda majelis baru itu bilang gini, Tok, kamu tuh punya utang bulan lalu tuh belum dibayar loh. 然后有年轻的那个执事告诉他说，你有一些那个债务还没付清。 Belum dibayar gak boleh pinjam pinjaman baru, itu aturan gereja. 如果还没有付清的话，就还不能继续借，那个就是教会的规定。 Di sini ada nggak aturan begitu? 在这里有这样子的 Gereja 规 ada 定 aturan 吗？ nggak? Halo yang pegang duit gereja. 有吗？教会有这样子的？ Kalau nih jadi majelis saya di gereja saya tuh sopir bilang gitu dikasih pinjam duit nggak? Ayo jujur. Bukan so. Mungkin sama jawabannya. Lu ada utang belum bayar, lu nggak boleh minjem uang baru, utang baru. 你还没有付清的话，你不能再借。 Mungkin tuh karyawan Anda di kantor, 可能呢，也是你， pembantu Anda 可能也是在你的公司的员工在家的 pinjam duit terus, muter aja terus gitu. Ya nggak? 好，一直借钱，一直借钱， Sudah kerja puluhan tahun. 已经工作十几年 Dia 了。 lagi butuh mau pinjam bilang nggak bisa karena masih ada utang. 要借钱的时候，我们说不可以，因为他还有债。 Saya nih sedih berapa orang tuh yang senior marah tapi wah kesua juga gitu ya, gimana ya mau marah ya. 我们是当长辈的，觉得很生气，但是这个又要怎么说呢？ Aturan 这个是规定， pengetahuan tentang bagaimana menjalankan keuangan gereja terkait karyawan HRD, betul lah? 就是一些知识要怎么管理教会的知识。 Tapi bagi orang yang menghadapinya dan melihat di samping dan dia nggak terlalu tahu tentang Kristenan, merasa教会有没有爱心？
Hah? 有没有？没有爱心。 Bagi yang melihatnya dari samping itu merasa sebagai seorang Kristen di dalam gereja tidak ada kasih. Aturannya bagus, 然后 nggak salah. 规则是对的，是好 Tetapi 的， penerapan yang tanpa kasih itu menjadi batu sandungan. 但是在实施当中的时候没有用爱的话，那也是变成绊脚石。 Tuh, mah. Itu yang Rasul Paulus katakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-8. 那也是就保罗是在哥林多前书的第8 Jangan 章说的。 sampai merasa tahu, merasa punya aturan, merasa punya sistem, tapi penyelenggaraannya membuat orang itu tidak bisa dekat sama Tuhan, terbuka hatinya untuk Tuhan. Sama dengan tidak ada aturan di mata Tuhan, tidak ada pengetahuan yang bisa diterima. 不要自以为是、自高自大，觉得这些知识你都是对的，然后呢，没有爱的去实施。 Yang kedua dari bagian 1 Korintus 8 ayat 4 sampai 6. 然 Di 后 situ kita lihat eksposisi dan aplikasi kebenaran teologis dan aplikasi inkarnatif. Tolong dikeluarkan. 然后是在哥林多前书的第8章第4节到第6节，我们是来看这个怎么应用。 Ya, jadi di sini bicara soal kebenaran tentang berhala ciptaan manusia diperbandingkan dengan kebenaran tentang Allah sebagai pencipta, Allah Bapa, Tuhan Yesus sebagai penyelamat pemberi hidup yang nyata. 在这里呢，就给我们了一些真理，关于呢，那个耶稣基督是唯一的神，然后耶稣基督是唯一的主，这样子。 Jadi jemaat Korintus tahu sekarang siapa pencipta itu cuma satu, Allah Bapa. Dan Yesus pemberi hidup juru selamat yang olehnya segala sesuatu menjadi ada. Tahu? 所以哥林多的信徒们都知道说，世界上只有一位，我们只有一位的神，一位的主。 Tetapi Rasul Paulus bertanya, kamu punya pengetahuan yang benar tentang Allah, apakah jemaat Korintus juga mengembangkan hubungan pribadi dengan Allah yang peka dan peduli kepada mereka yang masih muda dan rapuh pemahaman imannya? 但是你有了这些真理呢，是否你真的是应用在你的生活、日常生活中，用你的爱去实施它？ Ya, jadi kalau kamu tahu tentang kebenaran Allah, jangan lupa Allah yang kamu tahu itu Allah yang juga punya kasih dan kepedulian. 你要知道，你认识那个主，也是爱你的主，非常有爱的主。 Pertanyaannya, apakah pengetahuanmu juga membuat hidupmu memperlakukan orang dengan kasih seperti yang kamu tahu? 那问题所在就是以说，你是否用你的知识去对其他人那么有爱的去对他们吗？ Kalau kita kenal, makin kenal Tuhan, cenglinya hubungan kita dengan Tuhan bertumbuh, kasihnya Tuhan pun mulai bertumbuh dalam hati kita memperlakukan orang lain. 如果这合理的话，我们越接近主，越接近我们的神的话，那我们能感受他的爱，我们也能用我们的爱去对待其他人。 Sekali lagi, pengetahuan itu bisa berarti pengertian kita tentang sistem, tentang struktur gereja, tentang panggilan pelayanan diakonia, mesti membantu orang, itu udah bagus ya, menolong orang sakit, itu bagus. 再一次强调说，我们知道的知识，那身为基督徒有一些规定规则，还有侍奉，还有去探访他人，这些都是对的。 Jadi pelayanan Kristen yang berkembang, ada panti asuhan, ada sekolah, ada rumah sakit, ada pelayanan diakonia, pelawatan, itu karena mengerti Allah itu Maha Kasih dan kita mewujudkannya dalam aktivitas pelayanan. 我们都做了这些活动，那因为我们认识主，我们知道这些爱。 Jadi semuanya itu merupakan apa ya, 对主的爱的表现kepada orang-orang di sekitar kita, oke? Nah pertanyaannya, pada waktu kita menyelenggarakan aktivitas program pelayanan yang merupakan wujud kasih Kristus, 当我们实施这些活动，让我们把这些主对我们的爱来实施给他人的时候， apakah ada spirit kasihnya itu kerasa di dalam penyelenggaraan program itu? 那你是否已经把你的那个爱的灵魂传达出去了？ Contoh, 例子， ya ini kejadian. Kami juga, saya sedang mengurus juga masalah ini ya. 这个 Banyak jemaat yang perlu dibantu secara diakonia.
其实很多信徒会众是需要 Orang 被 yang 帮 melayani di 助的。 seksi diakonia tuh kalau benar-benar melayani itu benar-benar mesti punya hati. 如果在这方面侍奉要帮助人的，真的是需要有爱心的那一些人。 Nah, tapi antara punya hati dan punya aturan tuh nggak bisa dipisahkan, betul nggak? 但是有爱心跟有规则那是不能分开的。 Ya, karena yang dibantu banyak, bantuan uang sekolah, bantuan rumah yang sudah habis kontraknya nggak punya rumah, bantuan orang sakit, wah banyak sekali. 因为所需要帮忙的很多种帮忙法， Gereja mau bantu, lalu bikin aturan kan? 教会要帮忙，但是有规则、有规定。 Bantuan kalau orang maksimalnya berapa? Lihat dulu, visit dulu gini. Oh betul, ini bisa dibantunya jumlah sekian, misalnya sebulan gopeceng misalnya gitu ya. 如果需要帮忙的话，我们可以要去探访，然后有规定说这种的需要只能给多少，50万。 Oh bantu anak sekolah, oke. Keluarganya juga mesti tanggung jawab. Kalau semuanya ditanggung semiskin-miskinnya nanti keenakan jadi nggak tanggung jawab. Jadi dibantunya 50% aja. 要 Peraturan. 要帮忙会中的孩子读书，我们也不能全部帮忙，让他自己当父母的有责任，这样子的话 Betul 那 apa 就不 betul? 会依赖性。 Ya nggak? 对不对？ Karena kan aturan gereja duitnya kalau enak semua dibantu kan, wah bisa kacau balau. 如果在教会里没有规定的话，那就乱七八糟。 Ada deh kasus deh, 然后有个案子， ya, ibu single mother, suaminya yang biasanya berusaha meninggal. 一个单亲妈妈，平常是丈夫赚钱的，已经去世了。 Sekarang dia lanjutkan usaha suami dagang malam-malam begitu nggak terlalu bagus. 然后她现在继续丈夫的 Rugi 生意， terus. 然后生意不太好，一直 Dagang 亏 tapi 钱。 bukannya untung malah buntung. 虽然做生意不是赚钱，但是亏钱。 Karena misalnya kos untuk dagang sehari perlu ini itu modalnya 50.000, penghasilannya cuma 60.000, jadi 10.000 tuh sebetulnya nggak cukup buat hidup dia sehari, besokannya lagi gitu. Bagaimana bisa makan gitu kan? 总之说，就是他每天都亏损。 Lalu belum dia karena kurang buat kebutuhannya, jadi pinjam ke sana ke sini nggak ada, cari kerjaan lain kan nggak dapat, pinjamlah ke bangke-bangke itu, tau nggak bangke? Bank keliling itu loh. Maaf ya, kebanyakan katanya orang Batak di Bandung, maaf ya, mungkin nggak semua orang Batak, tapi dulu Batak-Batak sebutnya, bukan orang Batak lah, bangke, bank keliling. 然后就是说，因为亏损呢，就到处跟人家借钱，然后找一份新的工作也找不到。 Cilakanya pinjam ke bangke itu ada bunganya 20%, 40%, cilaka nggak? 然后就到一些不正当的那个借钱 Perlu 方式， 500.000 untuk hidup 1 minggu. 然后就付了20%的利息， Chia了500钱，利息是说200钱. 然后 Kayaknya sedikit tapi boceng lipisan buat orang susah itu. 看起来是很少，但是呢，其实让那一些人觉得困在债务里。 Waktu saya hitung ini ya gereja udah bantu berapa, ini kuison terus ini bisa terlibat hutang nggak berhenti ini. 然后我 Harus 在 dibantu. 我在想说，他这么做下去那是不行的，我们教会一定要帮忙。 Lalu bagaimana diakonia jawabnya? 然后就是 你们jadi diakonia 怎么回答？怎么回答？我们已经帮了， kita sudah bantu， limitnya udah maksimal. 那个已经到极 Kalau 限 kita 了。 kasih dia lebih, nanti yang lain menuntut lebih, kita kebobolan. 如果我们现在允许借给他多一些，那其他人也会发现了，也会这样子做。 Gereja salah nggak? 教会有错吗？ Udah bantu kok. 我已经帮忙了。 Aku cerita sama orang lain yang tergerak, sumbangnya jangan lewat saya, jangan langsung kasih diakonia. 然后我就告诉其他人，如果你们要帮他的话，那你 Ini 就 khusus 直接 bantuan untuk bantu 帮 orang 他 ini. 这个 Lewat 是 diakonia, jadi taunya diakonia bantu. 然后透过教会的那个部门来 Sudah 去帮助他。 masuk, saya bilang, nah sekarang hitungan ini tolong dibantu begini. 进了，然后请你帮忙。 Semu, tetap nggak bisa. Aturannya segitu. Lah duitnya udah masuk. Aduh, saya bilang nyesel deh gue masukin ke situ deh. 我都说请你帮他们。他说不行，这个是规定。然后但是钱已经进了，我觉得 Saudara, 有点后悔。 ibu ini pernah berpikir kan udah
punya kebutuhan, anak sekolah gak tahu lagi gimana, badan sakit juga, mau bunuh diri saudara sekalian. 所以这个会众他已经走投无路了，他想自杀。 Seringkali banyak hal yang kita tahu baik sistem itu kita terapkan tuh tidak memperhitungkan kondisi orang yang bagaimana caranya begitu loh. 有时候我们用我们的知识，用那些规定来实行，但是呢，没有看到那个情况到底是如何。 Kalau kita nggak ada di sisi orang susah, kita nggak ngerti susahnya orang susah. 如果我们没有站在那些辛苦的人的立场来看的话，我们 Nanti 不 rapat 知 dulu, 道 tunggu 辛 minggu 苦。 depan baru dibahas. 7 hari dia nggak ada makan. Lu makan ke restoran buang duit 100.000, 500.000, usowe orang ini 1 minggu minjem lagi ke bangke, utangnya tambah gede. 然后再拖延1个星期没关系，但是没有想到说这个1个星期那人有没有得吃，又再去借黑钱。 Jadi bagaimana kasih bisa diterapkan dalam hal ini sementara kita tahu aturan yang baik untuk menolong orang. Harus kreatif Bapak Ibu, harus mau berkorban seperti Allah meninggalkan surga datang ke bumi. 我们虽然知识是知识，但是我们一定要用我们的爱，把我们的爱传达过去，要看情况而实行。然后就像主耶稣为了我们爱我们，然后牺牲了他的儿子来到我们世界上来拯救我们。 Di perjanjian lama ada satu cerita. 在旧约有一个故事， Pada waktu Raja Daud dikejar-kejar sama Saul, belum jadi raja waktu itu ya, Daud dikejar-kejar Raja Saul. 在旧约大卫在大卫还没有有成为国王的时候，他被追杀。 lalu dia kelaparan pergi ke rumah imam minta makan. Ingat cerita itu? 然后他饥饿 Ingat nggak?，然后跑到牧师 Musuh-musuh napen 祭祀的家ya, ada rumah Tuhan. Dia bilang di sini nggak ada makanan, cuman ada roti persembahan. Dan itu nggak boleh dimakan orang biasa, harus oleh imam. Orang biasa nggak boleh makan. 然后当时祭司告诉他说，那个不可以吃，因为这个是祭司品，不能随随便便的人吃。 Tetapi karena kamu adalah orang kepercayaan Saul dulunya, saya kasih supaya kamu bisa makan. 但是因为 Melanggar. 因为你是扫罗信任的人，所以我就分给你吃。 Betul nggak? Melanggar kan? Jadi hidup itu lebih tinggi nilainya daripada aturan. 那其实生活的价值比 Menyelamatkan hidup itu penting sekali. 生活的价值比那个规则地位还要高。 Di dalam kita bekerja, mempekerjakan orang, sistem masyarakat, dagang, gereja, apakah kita perjuangkan, tegakkan aturan atau menerapkan kasih yang menunjukkan orang, oh di gereja benar ada kasih. 在我们的日常生活里，在商场上，那是不是我们要时时刻刻只是针对我们的规定来走，还是用我们的爱去看情况来实施它？ Semoga cerita-cerita saya membantu Anda mengerti. Bagian terakhir karena waktu ya. 希望我的故事可以让你们理解。 Bagian berikutnya dari ayat 7 dan 8 adalah gradasi pemahaman. 所以在第7节到第8节就是理解层次的差异。 Di situ cerita tentang bagaimana orang percaya itu masih ada yang punya keterikatan dengan kebiasaan yang lama. 在那里呢，解释说这些信徒已经信主的人，被那个旧习惯绑困。 Jadi mungkin dulu itu dia suka sembah berhala begitu, lalu penyembahan berhala dulu itu kan kadang-kadang ada praktek-praktek yang bersifat amoral begitu ya. 可能他以前是有祭拜一些偶像的，然后就是被这些知识绑困。 Jadi ibadah dan makanan dan daging itu mempunyai simbol-simbol yang membuat dia merasa bersalah dan tidak nyaman sekali. 所以对他来说，那一些祭拜物品、食品对他来说有一些感 Mereka 到不 sangat 舒服， sensitif. 他们非常敏感。 Jadi kalau berurusan itu dia rasanya aduh bagaimana gitu, nggak enak sekali. 如果他们看到那些，他们会觉得说怎么样啊，感到很不舒服这样。 Nah, bagi orang yang sudah lepas dari keterikatan ini bebas-bebas aja. 对于那一些已经自由的，没有那种被绑困旧习惯绑困的，觉得这个都很正常的。 Nah, Rasul Paulus di situ mengingatkan. 保罗在这里又在提醒。 Apakah kedewasaan kebebasanmu sebagai orang percaya ya
itu dibenarkan demi unggul dalam hal argumentasi dan tidak memberikan ruang yang ramah untuk pertumbuhan iman orang yang masih baru. Keluarkan. 那是否那些用你们自己的知识呢，去自己的知识自由去追，然后去绑困那一些软弱的人？ Jadi kita mesti belajar ya saudara sekalian, kita udah dewasa, ada orang belum dewasa. 我们已经成人了，但是有的人还不是很成熟的。 Dan terhadap orang yang belum dewasa, kita yang lebih dewasa, Rasul Paulus bilang belajar untuk menahan diri, mengerti, rangpu gitu kan, kepada orang yang belum dewasa. 保罗是教我们那一些已经成熟的人，对于那些还不成熟的人，我们用爱去把他们拉在一起。 Itulah yang sebut Paulus, lebih baik saya tidak makan daging seumur hidup, kalau saya makan daging jadi batu sandungan. 那就是保罗说的，我宁愿一辈子不吃那个祭拜的肉，好过变成那个对那些弱者变成绊脚石。 Bagi Paulus daging ini nggak ada hubungannya sama berhala, saya makan bebas saja, halal-halal saja. 对保罗来说，吃这个是没有忌惮的，没关系的。但是因为这些行为， Tapi kalau saya makan orang lain itu salah tangkap jadi batu sandungan, mendingan jangan. 但是因为我吃了，然后那些弱者、那些不成熟的人看到了，变成他们的不舒服，变成他们的绊脚石，我宁愿不吃。 Jadi inilah bagian terakhir Paulus menutup pembahasan tentang pengetahuan dan kasih. 所以这就是在最后一个经文，保罗在那边说了这些。 Kita sebagai orang percaya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita perlu belajar. 我们身为一个信主的基督徒，我们 Pengetahuan, pengenalan kita, doktrin, teologi kita tentang apa yang kita percaya harus belajar. 我们对这些教义理论，我们都是要学的。 Tetapi satu hal, 但是有一件事， harus juga diiringi pertumbuhan hubungan pribadi dengan Tuhan yang mengubah hidup kita dalam hubungan dengan sesama. 但是也要改变我们对与神与我们的主的关系，来改变我们自己，也改变其他人。 Saudara, kalau gereja kebaktian mau teratur, mau rapi, mau bersih, bagus. 如果在教会可以整齐干净，那都是很好的。 Tapi kalau misalnya satu hari ada orang tergerak mau percaya Tuhan, dia datang ke gereja nggak pakai sepatu, bajunya kotor, compang-camping, diterima nggak? 如果有一个人他穿得不整齐，然后感到很脏的那一种，但是他想信主，你们接受他吗？ Atau, aduh ini orang kayaknya nih, apa benar mau ke gereja apa sebenarnya cari peluang nih, mau awas jangan deket-deket bau, dompet jaga dompetnya. 那我们是不是心里想说啊，这个这么脏的，那是不是他有什么企图心？那不要接近吧，又这么脏，又这么臭。 Mau bersih gereja, aturan, jaga keamanan. Tapi unsur kasih, kepekaan kepada orang yang mencari Tuhan, yang mau kita jangkau, ada nggak? Jangan sampai terkorbankan. 我们要教会干净，然后有秩序，但是我们有没有去看到我们身边需要，然后想信主的人呢？ Kemarin di dalam ceramah mental health, 昨天在那个精神疾病的那个讲座，昨天，在讲座呢， nah, ada yang bertanya tentang kalau misalnya ada orang atau anak, saya perluas ya, orang atau anak berkebutuhan khusus, kondisi khusus karena kondisi kesehatan mentalnya. 如果有一些小孩有一些精神问题需要帮忙， Dan dia kepengen kebaktian, kepengen ke sekolah minggu atau orang dewasa mau kebaktian. 但是他们需要来教会想崇拜， Tapi kalau dia ikut, 但是如果让他参加， mengganggu, 那会影响那个崇拜 berisik, 会很吵， jalan-jalan. 然后走来走去， Kalau dia anak teriak-teriak, 然后孩子可能会 nah 怎么办？ 大喊大叫，那怎么办呢？ Kita tahu mesti menjangkau, mesti melayanin, betul? Harus ada aturan ibadah baik. Bagaimana? Apakah semua ini bisa runghe jadi satu gitu loh? 我们知道说这些都是他是需要，我们也怎么样把这些规定和爱融合在一起。
Saudara, pernah ada orang yang jadi tokoh penting dalam sejarah. 然后曾经是在历史上非常重要 Dia 的 sangat 人物， menghormati Kristus dan ajarannya. 他非常尊重主和他的宗教。 Sehingga satu hari dia datang ke gereja orang kulit putih. 他是西方人，他有一天来到教会里， 他不是西方人, dia orang India. 哦，印度 Pakai 人， bajunya baju sari, 他是 tidak 印度 pakai 人， sepatu. 但是没穿拖鞋， Lalu datang ke gereja. 但是他来到教会， Lalu Asyur, halo Asyur. Ya. 然后 Ini 跟 orang kok 打 kayak 招 gini 呼， ke gereja ya ditolak disuruh pergi kurang sopan. Oh masuk, kamu duduknya di sana aja. Ini kursi-kursi kasih buat yang pakai baju, pakai sepatu. Ini kamu duduk di situ aja. 没有接受又感到没有礼貌，然后就安排了个位置让他坐。 Dan orang ini tidak jadi masuk ke gereja. 那这个人没有进教会， Dia bilang, Yesus saya tahu, ajaran Kristus saya hormatin. 耶稣我认识，然后你的宗教我也是信 Cingpei, 的， ya. Tapi orang Kristen saya tidak suka. 但是我不喜欢基督徒。 Dan dia menjadi seorang yang terkenal namanya Mahatma Gandhi. 他就是Tokoh politik besar di India. 他是非常有名的世界政治人物Muhammad Gandhi。 Kesi pu kesi ya. 可惜吗？ Hah? Sayang nggak? Sayang. Ya, sayang sekali. Jadi hal-hal seperti ini kita perlu peka ya, supaya jangan sampai kita kehilangan kehadiran penuh kasih yang menyentuh bagi orang di sekitar kita. 所以对于这些事情，我们需要有那个敏感度的，不要因为我 Kita 们 perlu 自己的 menjadi 行 gereja 为。 yang bukan cuma mau Seseorang. rapi dan baik, tetapi gereja yang penuh kasih yang nyata di dalam melakukan tindakan-tindakan agama yang berbau kasih, berlabel kasih. 我们不要只要我们的教会好诶，但是我们也要把我们有爱的心来去传达给他人。 Satu hari ada satu orang kebaktian di sebuah gereja sebagai tamu. 然后有一位来到教会里， Lalu lagi dia duduk kebaktian di baris kedua, mungkin begitu ketiga. Di depannya tuh ada satu bapak dengan seorang anak yang berkebutuhan khusus. 然后他坐在第二排，他的前排有一个父亲跟一个有问题的孩子， 不是有问题，有一些情况的孩子 有 ya. 一些情况的 Jadi 孩子。 lagi menyanyi puji Tuhan, anaknya tuh begitu ya. 他在那个唱歌的时候，侍奉主的时候，他的孩子就在那边有大喊大叫， Lalu papanya tepuk-tepuk bisikin sesuatu. 然后他爸爸就在那里拍拍孩子，然后就跟他讲了一些话， Lalu tamu itu bilang sama jemaat yang duduk di sebelahnya, 然后这个人就跟他坐在旁边的会众说， anak itu punya masalah ya, papanya lagi suruh dia diam, jangan ganggu kebaktian. 那个孩子是不是有一些Orang 那 itu 个 bilang 精神方 有问题。 面有问题？ Papanya lagi suruh dia diam, 他的 mengganggu 爸爸 kebaktian. 叫他静一静，不要 Betul nggak? Mengganggu nggak? Punya Mengganggu insya coba Allah lagi gitu, sekarang. tiba-tiba kan kalau saudara semua begini semua kan, betul nggak? 是不 Siapa 是 sih ganggu pisan? 是不是会影响到？ Tapi jemaatnya tuh bilang gitu, oh bukan. 然后那个会众说不是， Papanya sedang membisikkan lagu itu syairnya apa. 他的爸爸正在跟他说这个诗歌里面的意思是什么， Supaya anak ini bisa nyanyi dengan benar. 让这个孩子可以唱得好。 Bahwa ekspresinya itu tidak sama dengan lagu jemaat nggak penting. 那是不是他唱出来跟其他的那个会众们唱出来的音一样？ Tapi 无所 sebagai 谓。 papa, sebagai jemaat mereka udah menerima kehadiran anak ini. 那成为父亲，成为会众，已经接受了这 Di 个 gereja 孩子。 itu is okay buat keluarga ini untuk beribadah membawa anaknya yang kalau lagi nyanyi bisa lain sendiri. 已经接受了这个家庭，如果带孩子来崇拜， Dan jemaat itu merasa yang baru itu merasa sangat tersentuh dan belajar satu pelajaran yang penting. 所以那个新来的朋友就觉得非常 Sebagai 感 penutup, 动。 sebagai penutup, saudara saya tutup dengan 2 kalimat penting. 3 kalimat penting. 做个总结，我就 Kita 用 ucapkan 3个 bersama ya.
我们一起讲。 Pengetahuan sejati itu berarti kita mengenal Allah dan mempraktekkan kasih Allah. Ici tuh, Alsan. Pengetahuan sejati itu artinya mengenal Allah dan mempraktekkan kasih Allah. 真正的知识是认识神，然后实施他神的爱。 Kalau kurang kasihnya itu kita belum tahu apa-apa, nggak tahu artinya kita, nggak punya pengetahuan sejati. 如果是缺了那个，我们不晓得什么是真正的爱。 Yang kedua, 第二， yaitu fokuslah pada relasi yang membangun diri sendiri dan sesama. Bisa tolong ininya nggak bisa keluar. Oke. Ya. Jadi yang kedua, di dalam segala kegiatan hidup bergereja, beragama atau apapun juga ingat, yang penting itu relasi yang membangun diri sendiri dan sesama sebagai orang percaya. 所以呢，在一切的情况下，我们都要关注，要注意到说，要建立自己与他人的友好关系。 Kalau ada harga yang perlu dibayar demi supaya relasi membangun diri dan sesama terjadi, kadang-kadang peraturan perlu bagaimana caranya dimodifikasi lebih penting daripada kita mempertahankan aturan tetapi hubungannya tidak bertumbuh. 如果是真的非常的情况之下有需要代价的话，那我们也是需要实施它，来建立好的关系。 Jadi lagi di kasus jemaat tadi saya berdoa Tuhan beri saya hikmat bagaimana membantu keluarga ini. Tidak semuanya dari diri saya karena itu pun tidak baik. 所以至于我们会众的那个例子，我一直祷告，为他祷告，让他怎么好好的解决这件事情。 Saya libatkan komisi wanita yang sepadan dengan dia untuk terlibat membantu. 然后我就把那个妇女会参与在里头，然后怎么帮他， Bantu promosi dia punya jualan. 然后怎么 Saya carikan pembeli untuk membeli pada waktu daytime. 就是帮助他推广他的生意。 Dan saya minta dia bikin pengeluaran pemasukan setiap hari, lapor kepada saya mana yang kurang, mana yang nggak bisa. Saya cari orang siapa yang atasin BPJS-nya, siapa yang atasin uang listriknya, sehingga dia punya beban menjadi berkurang. Tidak harus pinjam setiap hari kalau dia kekurangan. 所以还有一些关于那个医药费啊，还有一些其他的电费啊，都是有人来去处理，让他的那个负担没这么重。 Dan dia merasa, aduh terima kasih saya nggak bisa berkata apa, kayaknya Tuhan masih ada sayang sama saya. 然后当时他就说，我不晓得该怎么谢你们，但是我知道主还是爱我的。 Setiap malam dah, Bu doain nih dagangannya sepi, berdoa. 每个晚上都会说我的生意不好，请你帮我 Ketika 祷 mau 告。 pulang malam-malam tadi malam, semua Kanan, terima kasih hari ini dapat 250.000. Aduh saya senang sekali. 然后昨天晚上也是跟我说，很感恩，今天我得了25万。 Berarti dia bisa kantongin 180.000 untuk hidup dia dan nyicil utang. 他有那个利润18万的利润，来可以维持他的生活。 Saudara sekalian, Rasul Paulus berkata, teladan Kristus dan teladan dirinya menjadi contoh bagaimana punya pengetahuan tetapi juga punya kasih yang berjalan berdampingan. 保罗说，基督的榜样，还有他这榜样呢，可以怎么基督与保罗的榜样可以效仿他人， Kiranya Tuhan menolong kita. 让主来帮助我们。 Mari kita berdoa. 我们来一起祷告。 Bapa di surga, terima kasih kebenaran yang berharga boleh disampaikan. 主，感谢你，让你的真理可以传达下去。 Bantu kami bukan cuma tahu, 帮助我们不是只是知道， makin mengerti, 让我们更理解。 tapi terlebih penting kami makin bisa menghidupinya. 更重要的是，让我们活在内。 Dalam hidup pribadi, keluarga, gereja, dan masyarakat. 在我们自己和家里，还有跟社会上的关系。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名，我们这样祷告，阿门。好，谢谢。